Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali diharap semua kawan-kawan, sahabat-sahabat semua sihat, berada dalam keadaan yang sihat, stay safe, jaga diri. Sama-sama kita putuskan rangkaian COVID-19 di Malaysia. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Dan untuk yang baru saja berkunjung di channel aku Jegam Outdoor, right? Jangan lupa subscribe channel aku, right? Like, share, komen dan sebagainya. Tanya apa nak tanya. Alright. Pertama sekali tak nak bebel panjang, alright. Dan pertama sekali aku nak ceritakan ataupun kongsikan 7 tips yang penting sebelum aku memancing ikan patin di kolam. Sebab atas permintaan ramai kawan-kawan yang suruh aku membuat video tips untuk ataupun cara-cara untuk ataupun sebelum memancing di kolam untuk memancing ikan patin. Sebenarnya aku bukan tak nak buat kan, dan sebenarnya aku pun masih belajar lagi dalam ilmu mancing ni. Tapi aku fikir benda ni bagus untuk kawan-kawan di luar sana yang newbie macam aku, yang baru memancing macam aku, yang baru menimba ilmu macam aku di dalam dunia memancing ni. Dunia memancing ni sangat luas, alright. Jadi aku terpanggil untuk membuat video ni, iaitu 7 tips yang penting sebelum kita memancing kolam ikan patin. Alright. Dan pertama sekali, semoga tips ni berguna untuk aku dan korang semua, right? Dan tujuan ni bukannya untuk menjadi sifu, master, tenaga pengajar atau apa. Ini aku kongsikan pengalaman aku dan cara aku, tips aku sebelum memancing ke kolam untuk mancing ikan patin. Alright. So, apa tu lagi? Stay tune guys. Jom kaudu padu. Okey, seperti yang dijanjikan tadi, alright. Sebelum itu pengalaman aku memancing di kolam air tawar. Mancing ikan patin ni lebih kurang dekat 8 tahun lah. Lebih kurang dekat 8 tahun. Dia ada pasang surut, sekejap mancing, sekejap tak mancing, sekejap mancing, sekejap tak mancing. Biasalah, hobi banyak lelaki Alright. Okay, so aku nak bagi 7 tip yang berguna pada hari ini. Yang pertama, aku akan pastikan iaitu peralatan seperti rod, reel, tali, pin ataupun batu. Itu sangat, orang kata sangat penting, benda asas yang sangat penting untuk kita pergi memancing ke kolam ikan patin. Okey, yang pertama, rod. Ni rod yang aku pakai lah, yang selalu aku pakai, yang korang tengok video-video aku sebelum ni pergi mancing di kolam patin. Ni rod yang selalu aku pakai lah, rod iaitu Zagan PE4. Zagan PE4. Alright. PE4 ni dia lebih kurang 65 LB 65 LB. Betulkan kalau aku salah. Alright. Untuk pengetahuan aku dia 65 LB dalam 30 kilo dia orang kata, dalam 30 kilo kalau 65 LB tu. Tapi kat sini
max drag dia tulis 10 kilo, tapi Zagan ni memang kuat. Okey, jangan risau. Kalau bukan pakai PE, LB, aku syorkan untuk road LB daripada 15-30, 20-40 LB, 15-30 LB, 20-40 LB dan atas. Tak boleh, kata kalau boleh jangan lebih daripada 60 LB lah sebenarnya. 60 LB nak tarik patin, mekong, rasa-rasa yang ada dalam kolam lah. Alright, okay. So mesin aku pakai Rojin, mesin Rojin size 4000. Mesin Rojin size 4000 Rojin ni dia mesin dah lama sebenarnya. Mesin Rojin ni size 4000. Tak silap aku max drag dia 15 kilo Rojin ni. Tak silap aku tak ingat lah sebab lupa lah. Alright, okay. Dan tali ni aku pakai 30 LB 30 LB. Tali ni 30 LB. Jenama tali ni Rubilon, Exoga Rubilon 30 LB. Alright. Lepas tu tali dah, pin. Okay, alatan-alatan seperti yang kata asas untuk kita memancing ikan patin. Dia pin yang aku pakai, selalu aku pakai Bulzen. Dia size 4, Bulzen size 4 dalam 25 kilo. Dia punya drag dia punya max drag dia dalam 25 kilo. Ataupun aku pakai inci ban, size ni, 2+3 tulis tu, 2+3. Drag dia 43 kilo. Alright, gantung pada kolam lah nak pakai apa. Biasa 25 kilo ni pun dah cukup dah, sebab aku suka dia kecil, lepas tu dia kuat. Ciban ni dia besar sikit, Bulzen ni dia kuat. Boleh lah. So far aku pakai tak pernah mengecewakan. Ok, jadi batu-batu yang aku pakai, batu hidup, bujur, batu hidup, torpedo ni, batu hidup bulat, lepas tu batu mati, saiz batu mati ni 1/4 saiz dia. Alright, yang ni besar sikit 1/2, makna setengah lah. 1/4 tu suku, kalau betul lah, rasanya lah, 1/4 itu suku, 1/2 itu setengah. Tak lebih 1 lah saiz dia. Ok, itu dia, iaitu tips yang pertama, yang asas yang sangat berguna. Sebab apa? Jika kalau kita pakai rod yang kurang poundage dia di bawah orang kata 30 LB, 25 LB, di bawah 30 LB lah, aku tak syorkan lah untuk kita pergi mancing patin di kolam. Sebab orang kata itulah kolam ramai yang memancing di kolam, jadi dia akan mengganggu dia akan mengganggu, orang kata bila kita dapat ikan tu dia akan mengganggu terlalu lah. Orang kata ganggu tu mesti ada, gangguan tu mesti ada. Dia akan terlalu mengganggu orang sebelah-sebelah ataupun sekeliling kita. Dia akan bawa ke sana ke sini. Jika rod kita tak cukup poundage, tali kita tak cukup poundage, mesin kita terlalu kecil, tu boleh mengefekkan, tu boleh mengganggu orang-orang sekeliling kita. Sebab kalau tak cukup poundage, kita kena belai ikan tu, kita kena belai, kena layan, kita kena belai sampai dia letih, kita karau, kita hook, kita karau, hook karau, bila dia tarik kita kena pump, kena stay, macam tu. Mana dia akan menjadikan lama masa untuk kita membawa naik ikan tu ke atas darat. Satu lagi yang penting, orang kata dia punya panjang, kaki.
Iaitu kata kalau nak selesa 7 kaki ke atas. Itu pendapat akulah. Pendapat akulah 7 kaki ke atas. Alright, 7 kaki ke atas dan sebagainya lah. Janganlah 7 kaki ke bawah, sebab dia akan menyeksakan kawan-kawan sebelah kita. Jadi orang tu baru je balik umpan, dah kena tarik balik, dah terbelit-belit. Okey, yang kedua, sebelum aku pergi mancing, misalnya lah kolam yang first tak pernah aku pergi, kolam yang tak pernah aku pergi, aku akan tanya kolam. Kita kan sekarang ada Facebook, kolam pun ada Facebook, ada nombor telefon, kita boleh chat ataupun sebagainya lah. Kita tanya kolam tu, bos, okey bos, sana selalu galak umpan apa? Galak umpan apa? Pellet, tepung, roti. Okey, pellet, tepung, roti. Antara 3 tu lah. Tak tahulah kalau ada orang pakai donat ni. Donat sebenarnya ada orang pakai donat ni. Donat ni ada orang pakai untuk pacu. Aku pengalaman aku tengok seorang brother Thai ni, dia pakai donat. Masa tu tengah game Seri Bayu. Kau rasa? Aku tanya abang lah, donat ni tak apa? Ni umpan pacu. Jadi kat situ dapatlah ilmu aku sikit kan. Daripada kosong ni donat tu. Okey. Contoh kalau dia bagi tu, okey bang, sini buat tepung bang. Okey. So kita bawa lah umpan tepung kita bawa umpan tepung. Tapi walau macam mana pun aku akan standby roti sikit. Itu akulah. Kalau korang aku tak tahulah. Kalau kolam tu kuat tepung, kita bawa tepung. Kalau kolam tu kuat pellet, kita bawa pellet. Kalau kolam tu kuat roti, kita bawa roti. So kalau jadi macam aku akan standby 2, tepung atau roti, pellet atau roti. Roti ni orang kata bagi aku dia universal lah. Maksud aku semua kolam boleh lah roti ni. Tapi jaga-jaga ada kolam yang tak kasih kita main umpan tepung. Kita kadang-kadang kena tanya, bang sini bos sini boleh main tepung? Kalau kata boleh, okey cepat nanti. Sebab tepung ni boleh, orang kata ada kolam yang tak bagi sebab dia tak berkhasiat lah. Pendapat aku lah, dia tak berkhasiat untuk ikan. Dia tak ada protein yang cukup. Macam pellet dan roti dia ada lah. Tepung ni biasanya kolam yang kuat tepung ni, ikan dia akan kurus-kurus. Ikan dia kurus-kurus, panjang. Dia tak gemuk-gemuk lah. Okey. So orang kata yang ketiga, alright, orang kata tips yang 3, aku akan cari ni, tips yang 3 aku akan cari tempat yang gasak, yang selalu, yang popular, tempat yang popular, tempat yang jadi tumpuan pemancing di kolam tu. Aku akan cari tempat yang selalu menjadi tumpuan. Kalau tak tahu, macam biasa kolam-kolam yang aku dah tahu pergi, aku tahulah. Kalau kita first time tak tahu, tanyalah abang, kat sini mana hotspot, kat mana hotspot, kat mana tempat yang selalu orang duduk. Aku akan cari tempat yang hotspot, yang selalu ataupun tumpuan orang. Dan aku akan perhatikan, selalunya aku akan perhatikan teknik balingan. Itu penting. Bagi aku tu penting, teknik balingan. Orang kata tradisi kolam. Tradisi kolam, di kolam-kolam dia ada tradisi balingan diorang. Macam kolam pancing Sungai Buaya, diorang hantar tebing. Kadang-kadang masa first time dulu aku datang kolam tu, pasal diorang hantar tebing, semua umpan baling tebing. Kita main semua satu side je. Yang lagi belah depan kita memang tak ada orang. Memang tak ada orang duduk situ. Semua hantar tebing. Betul-betul nak kena tebing dia orang hantar umpan. Kita kena tengok benda tu. Kalau orang hantar tebing, kita cuba hantar tebing. Sebab dia orang dah diajar. Dia orang memang selalu dan kerap buat macam tu. Dia dah jadi rutin untuk ikan tu mengambil makanan di tebing. Dah diajar. Setiap kolam lain. Ada kolam yang boleh, tak apa, baling yang mana-mana kau nak baling. Ikan tu ada je. Alright. Kalau memang diajar di atas tebing, kita buatlah. Kita ikutlah.
kita hantar umpan kita ke tebing. Janganlah boleh je kita nak hantar tengah. Kalau rezeki tak ke mana, betul. Tapi kita usaha menggunakan tips-tips ataupun cara-cara yang sedia ada. Itu adalah satu usaha. Memang kalau rezeki tak ke mana, kalau nak kumpau pun kumpau juga, kum-kum juga. Okey, yang keempat bagi aku yang sangat penting, teknik pasang umpan. Teknik pasang umpan, right? Teknik pasang umpan tu bagi aku sangat penting. Kalau kita main, kalau kata roti, macam mana kepal, macam mana cucuk inti, macam mana kepala jangan terlalu kuat, jangan terlalu perlahan, kepala sedap-sedap. Pellet pun sama macam tu. Kepala pun macam tu juga. Jangan terlalu mampat, nanti dia akan lambat pecah di dalam air. Pellet ni dia akan lambat pecah. Kalau kita kepau kuat, dia akan lambat pecah. Itu pun satu lagi, dia bergantung kepada cara kita buat pellet tu, cara kita perang pellet tu. Sebab tu kalau aku pakai pellet, sebelum aku pergi mancing, selalunya aku akan test sebiji 2, aku akan test dalam besen. Berapa minit dia pecah, berapa minit dia terbuka. Satu lagi keropok. Keropok yang cucuk kat mata kaki tu aku pakai rustik, keropok sotong. Keropok sedap kalau lapar kat kolam. Kalau makan tu, tapi yang belum masuk angin nak, yang belum masuk angin. Tapi kita kena lemau pun dulu keropok tu, baru kita boleh cucuk, baru kita senang cucuk. Kalau nak senang potong sebelum lemau, masa baru beli tu kita potong. Memang senang dia, orang kata senang. Okey, senang lah untuk kita potong. Dan kalau tepung, bancuhan kita kena kata betul-betul apa yang kita inginkan lah bancuhan tu. Kalau tepung, tu dia teknik pasang umpan bagi aku yang keempat lah. Tips yang kelima iaitu teknik perambut. Teknik perambut tu yang kelima, perambut. Okey, ni kat sini aku tunjukkan perambut sikit. Alright, ini perambut V, ini perambut apung. Alright, aku tunjuk perambut apung dulu lah. Okey, ni perambut apung. Sebelah pendek, sebelah panjang. Nampak? Sebelah pendek, sebelah panjang. Okey, ini perambut apung. Nampak? Okey, ini aku akan gunakan bersama dengan marshmallow. Kita akan pasang inti kat sini. Pasang inti, ni inti saja. Yang ni inti dan kepal. Sebelum kita kepal ataupun masuk inti, kita kena letak marshmallow kat sini. Satu ataupun dua. Cucuk dari sini. Okey, masukkan marshmallow satu ataupun dua. Ni teknik apung. Teknik ni amat berkesan. Teknik ni amat berkesan apabila ternampak ataupun terlihat kata frenzy, kalau tu bahasa casting ataupun terlihat didihan ikan, didihan ikan di atas permukaan air. Aku akan gunakan teknik ni sebab tak boleh tahan tengok dia ke atas berpum. So aku akan gunakan teknik ni. InsyaAllah teknik ni akan memberikan orang kata pacak ataupun strike lebih kurang dalam 80% lah. 80% aku boleh garanti ikan akan makan. Kalau ditakdirkan itu kumpau juga. Umpan sedap macam mana pun, kalau ditakdirkan bukan rezeki kita, kita akan kumpau juga hari itu. Bukan rezeki kita juga hari itu, right? Okay, so perambut yang kedua, teknik yang kedua iaitu perambut V. Ini aku selalu menggunakan perambut V ni masa aku main tanam. Main tanam pellet boleh main tanam, roti boleh main tanam, tepung pun biasanya tepung aku pakai perambut ni lah.
Dia ada satu lagi panjang sikit main tepung. Main tepung ni aku akan pakai batu hidup. Main tepung aku akan pakai batu hidup besar ni. Okey, batu hidup besar ni. Biasanya aku akan pakai batu hidup. Batu mati tak pernah lagi aku buat. Dan tak pernah pakai batu pun ada. Pernah juga, berjaya juga. Sebab tepung ni dia jatuh terus, jatuh terus. Cuma kalau tak pakai batu ni, kita nak tegangkan tali tu berhati-hati sikit. Sebab dia akan tercabut daripada tepung tu kalau kita tak pakai batu. Kalau kita pakai batu, kita boleh rasa sampai mana, takat mana untuk kita tegangkan tali. Itu kegunaan batu sebenarnya sangat penting. Biasanya kalau orang tak pakai batu ni, dia akan biar kendur je. Dia akan biar kendur. Dan pellet ataupun main tanam, kita akan pakai batu ni lah. Pellet ataupun tanam, roti pun boleh main tanam, kita akan pakai batu ni, sangkut kat pin. Perambut begini, aku ada ajar pula. Aku ada buat, aku ada share kan. Bukan ajar sorry aku ada share kan. Boleh tengok video aku sebelum ni. InsyaAllah kalau ada aku letaklah link. Okey, dan yang ke-6 Okey, ke-6. Okey, peralatan dah, lagi tanya kolam dah, lagi apa lagi teknik untuk kita baling tebing dah, dan teknik perambut pun dah. Dan kelima iaitu usaha tambahan. Usaha tambahan. Alright. Aku panggil benda ni saka. Saka. Okey, ni dia saka-saka yang aku buat. Ini saka merah, ini saka kuning, right? Okey. Ini cara aku lah. Aku sharekan. Ini adalah orang kata usaha lah. Usaha yang terakhir lah. Aku akan keluarkan benda ni lah. Jika kumpau terbenung jauh je kan, aku akan keluarkan benda ni lah. Saka merah dan saka kuning. Alright. Pertama sekali aku akan cuba saka merah ni. Ni biasanya aku akan pakai potong kan, untuk potong. Ini pengalaman aku aku ceritakan pengalaman aku. Nanti yang tahyul pula orang cakap tahyul lagi masak aku. Okey, ini untuk aku pakai, selalunya aku akan pakai potong. Kalau aku dapat tahu orang sebelah ataupun sekitar kolam banyak main kongkang. Kongkang tu adalah sejenis kata usaha yang sangat jahat. Kongkang ataupun badam aku akan potong pakai ni. InsyaAllah ada seorang otai yang ajar aku benda ni berguna. Pernah sekali aku pergi satu barisan bangau aku cuba usaha pakai ni untuk potong. Sebab kat situ banyak main kongkang. Aku dapat tahu, boleh tahulah kongkang ke badam ke, kita boleh tahu. Atau kita boleh tahu cara dia, masa dia pasang umpan, kita boleh tahu kongkang ni selet-selet. InsyaAllah, alhamdulillah berkesan bagi aku. Untuk korang tak tahulah cara korang lain. Ni untuk newbie, untuk yang baru macam aku. Dan macam biasa, ni umpan strawberry yang selalu aku pakai. Umpan KDP. Kalau nak try boleh lah, boleh roger tu. Kalau nak try, satu botol ni RM15, 350 ml. Umpan strawberry KDP. Okey, ini aku punya pandan lah, pandan cem lah. Ini jagung dan ini minyak. Ini minyak ni, ini minyak sawit. Aku buat sendiri lah. Nampak tak ada dadak? Itu sawit ni. Masam pun sedap. Minyak sawit. Alright. Dan ni ini yang baik ni. Ada gas. Padu baik. Bau macam ubi gaduh. Tapi dia bukan ubi gaduh. Ini perah. Buah perah. Ini pun aku buat sendiri. Buah perah ni pun aku buat sendiri. Ini pati je. Ini pati saja. Ni orang kata pati buah perah.
aku masih lagi orang kata apa, research benda ni untuk dapatkan yang terbaik lah. Sebab tu aku buat parti saja. Aku akan campurkan barang-barang lain untuk sampai dia ngam tak tu. Sebab setting buah perang ni sangat susah bagi aku lah. Bagi aku sangat susah kita nak buat buah perang ni. Memang sangat susah. Alright. Okay, itu dia yang kelima. Itu dia yang keenam, sorry. Yang keenam iaitu usaha. Dan yang ketujuh yang paling penting sekali iaitu pancang. Alhamdulillah, sorry. Ini dia yang paling penting bagi aku, pancang untuk menjaga pancing kita. Kalau nak pilih pancang, okay, jangan pilih pancang yang ada dua macam tu. Yang dekat tanduk ni ada dua batang. Maknanya dia bukan satu macam ni, dia dua. Ada. Boleh cari dia ada yang berpisah. Cari kalau boleh yang disatukan, jangan berpisah. Sebab mancing kita boleh tergelongsor, tercampak, terbang, apa lagi, macam-macam lah. Banyak di pasaran, banyak jual pancang yang boleh laras. Ni boleh laras, panjang pendek, ni boleh tutup. Ni pancang ni aku ni dah lama dah. Ni aku 9 tahun lebih dah pancang ni dengan aku dah 9 tahun lebih dah pancang ni dengan aku. Alhamdulillah, masih berbakti dan masih aku lagi pakai macam ni. Berhati-hati yang boleh mancang, sebab nanti kena mancing boleh terbang. Pengalaman aku pernah banyak kali mancing aku terbang kat dalam. Alhamdulillah dapat balik zagan aku ni. Tu dia, salah memilih pancang. Sangat penting mancang ni. Alright, itu dia 7 tips yang aku kongsikan untuk korang semua, untuk aku sharing untuk korang semua. Bukan untuk menjadi sifu, master, apa lagi dan sebagainya lah. Aku buat video ni sebab ada kawan-kawan yang minta, bang tolong bagi tips sebelum abang pergi kolam, bagi tips apa yang abang pakai, cara-cara, sebab dia selalu kumpau. So adalah beberapa kawan-kawan. Jadi aku rasa video ni bermanfaat untuk aku. Untuk aku mengingatkan aku sendiri, dan secara tak langsung mungkin untuk kawan-kawan semua yang baru mula memancing kolam macam aku. Okay, untuk gunakan, aku sharekan benda ni, tips ni untuk aku dan korang semua. Salam satu hobi untuk kita. Jangan lupa stay safe at home, teruskan rangkaian COVID dan jangan lupa subscribe channel aku, Jegam Outdoor Kaudu Padu. Wah.